Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, ampun tuanku, patut pohon perkenan untuk menyampaikan ceramah Ma'ad Hijrah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, 1434 tahun yang silam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah daripada Mekah ke Madinah di dalam satu peristiwa yang cukup bersejarah, yaitu peristiwa hijrah. Hijrah bermaksud perpindahan, hijrah bermaksud peningkatan, dan hijrah bermaksud perubahan. Sebab itu ada di antara para sahabat ridwanullahi alaihim, ketika mereka berhijrah, mereka tidak membuat perubahan dan dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi perbetulkan balik tujuan mereka berhijrah. Dalam satu hadis yang cukup terkenal, ada seorang sahabat yang berhijrah kerana untuk berkahwin dengan seorang perempuan. Maka Nabi panggil sahabat ini dan Nabi mengatakan bahawa faman kana hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang berhijrah kerana dunianya atau kerana perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu daripada apa yang diniatkan. Jadi bermaksud hijrah bukan saja perpindahan, tapi perubahan dan peningkatan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11 Allah menyatakan mengenai perubahan. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum melainkan mereka merubah apa yang ada dalam diri mereka. Apakah yang ada dalam diri kita yang perlu kita rubah, sehingga Allah mengatakan Allah tidak akan merubah kita melainkan kita merubah apa yang ada dalam diri kita? Ada 5 perkara. 5 perkara yang cukup penting untuk kita rubah apa yang ada dalam diri kita. Kemudian Allah mengatakan barulah Allah akan merubah satu kaum itu. Yang pertamanya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota, datang membawa Islam, Nabi membawa yang pertama perubahan sistem kepercayaan kepada masyarakat Arab. Sistem kepercayaan semuanya diarahkan untuk, ataupun semuanya diarahkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang Melayu kita menterjemahkan kalimah la ilaha illallah dengan satu terjemahan yang mudah untuk difahami. La tiada ilaha Tuhan illallah melainkan Allah. Sa'id Awam menyatakan perkataan ilah dalam kalimah thayyibah, kalimah tauhid itu, la tiada ilaha, 99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna, itulah ilah. La ilaha illallah bermaksud tiada mengasihi melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada membela melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang memberi keselamatan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada segala-galanya melainkan Allah. Ini dirubah sistem kepercayaan. Sebab itu apabila dirubah ini semua, manusia mengharapkan Allah Subhanahu wa taala berubah diri mereka. Akhirnya mereka daripada pengecut menjadi berani, daripada bakhil menjadi orang yang pemurah, daripada suka maksiat menyukai perkara-perkara kebaikan. Sehingga Nabi menyatakan barang siapa di akhir hayatnya dengan kalimah la ilaha illallah fashhadu lahu bil jannah, kamu saksikan mereka ahli syurga. Kerana apa? Meyakini segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua, apakah yang diubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga masyarakat Arab ketika itu menjadi berubah menjadi yang luar biasa hebatnya?
Daripada belalang-belalang padang pasir sehingga menjadi singa-singa yang dapat menundukkan Rom dan Parsi. Yang keduanya diubah cara melihat dunia. Cara melihat dunia diubah. Dunia ini kata Allah Subhanahu wa taala mata'ul ghurur. Dia kesenangan yang boleh memberi tipu daya kepada manusia. Hari ini ada orang yang menjanjikan kesenangan itu dan ini, pelaburan itu dan ini, akhirnya dengan harapan, menjual harapan-harapan, orang boleh tertipu dengan harapan-harapan itu. Sebab dia mata'ul ghurur. Di antara ciri-ciri dunia, Nabi menyatakan dia adalah sementara. Antara lain dunia ini menyenangkan, tetapi jika kita fokus kepada dunia itu semata-mata, dia tidak memberi ketenangan. Ada orang yang selalu mencari harta kerana fokusnya kepada dunia semata-mata, mencarinya rungsing, takut tak dapat. Dah dapatnya rungsing, takut tak cukup. Membelanjakan rungsing, takut habis. Maknanya rungsing. Dia menyenangkan tetapi tidak memberi ketenangan. Dan antara lain ciri-ciri dunia disebut oleh Nabi SAW, disebut oleh Al-Quran, bahawa dunia ni bagus, tetapi diajar kita pula akhirat lagi bagus. Allah mengatakan, walal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Apabila kita memperbetulkan cara melihat dunia, maka kita memahami bahawa akhirnya bukan saja dunia kita hidup, kita ada satu lagi kehidupan di akhirat. Maka pergunakanlah segala kekayaan kita untuk berbuat amalan ke akhirat. Kepandaian kita berbuat amalan untuk akhirat. Pangkat kita berbuat amalan untuk akhirat. Kerana akhiratlah kehidupan kita yang kekal abadi. Kemudian yang ketiga, dibetulkan oleh Nabi SAW cara melihat hidup. Kita hidup telah, sedang dan akan melalui 5 alam. Yang pertama, kita pernah berada di alam roh. Kemudian kita dipindahkan ke alam rahim ibu kita. Kemudian kita dipindahkan ke alam dunia seperti ini. Kemudian di dunia ini tidak habis, kita akan dipindahkan ke alam barzakh, alam kubur. Dan yang terakhir, kita akan dipindahkan ke alam akhirat. Jadi cara melihat hidup kita ini satu perjalanan. Dan kita sedang melalui satu perjalanan yang sangat-sangat jauh. Dan apabila kita memahami ini, diterangkan oleh Nabi SAW perkara ini, akhirnya kita memahami bahawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya segala kehidupan kita akan kita fokuskan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mentaati suami kita bukan kerana suami itu, tetapi kerana Allah perintahkan untuk menjadi isteri solehah. Hari ini kita menjadi suami yang soleh bukan kerana isteri kita, tapi Allah perintahkan untuk menjadi suami yang soleh. Hari ini kita berbuat baik kepada ibu dan ayah kita kerana Allah perintahkan untuk berbuat demikian. Kita buat satu perkara hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, diubah oleh Nabi SAW cara melihat diri. Cara melihat diri. Allah menyatakan bahawa manusia ini dilahirkan dengan potensi yang hebat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Kalau kita faham benda itu, kita tidak akan rasa rendah diri pada unsur keduniaan. Mungkin hari ini kita tidak berharta, tapi Allah jadikan kita dengan tugasan lain. Mungkin kita seorang yang boleh menasihati orang lebih daripada kaunselor menasihati anak-anak ataupun orang-orang yang datang kepadanya. Mungkin kita sebagai isteri, kita tidak berjaya, tapi kita menjadi tulang belakang kepada suami kita sehingga suami kita berjaya. Tidak akan ada rasa rendah diri pada unsur keduniaan. Semua manusia itu Allah jadikan dengan potensi-potensi yang luar biasa. Ada kehebatan-kehebatan, ada kelebihan-kelebihan dia.
Mengenal diri juga Allah sambung pada ayat seterusnya. Kalau dah rasa kita ni ada kehebatan, jangan sombong. Dan Allah kata apa? Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami boleh rentak dia. Kami meletakkan dia ke sehina-hina kejadian. Kalau mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang kelima. Yang kelima dibetulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam cara melihat manusia. Kerana cara kita memandang manusia penting. Dibetulkan cara kita melihat isteri, dibetulkan cara kita melihat suami, walaupun kita orang berpangkat, suami tetap perlu dihormati. Dibetulkan cara kita melihat ibu dan ayah. Dibetulkan cara kita melihat orang sakit, perlu diziarahi. Dibetulkan cara melihat jiran. Dibetulkan cara kita melihat manusia. Manusia itu kalau salah perlu ditolong betulkan. Manusia itu perlu bersatu di atas agama Allah, di atas kalimah la ilaha illallah. Jadi kelima-lima perkara ini dibetulkan. Dan sesiapa yang dapat membetulkan, merubah lima perkara ini, Allah akan merubah apa yang ada dalam diri mereka. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Dan kelima-lima inilah, kelima-lima perubahan inilah, kelima-lima perkara inilah intipati kepada rukun Islam. Nabi menyatakan buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibina daripada 5 tunjang asas. Rukun Islam pertama iaitu mengucap 2 kalimah syahadah adalah merubah sistem kepercayaan. Rukun Islam kedua iaitu solat adalah membetulkan cara kita memandang diri kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sungguh ibadah aku, hidup aku, mati aku untuk Allah Subhanahu wa taala. Memandang hidup. Rukun Islam ketiga, puasa, membetulkan cara memandang diri. Solat, membetulkan cara memandang hidup. Rukun Islam keempat iaitu zakat, membetulkan cara melihat dunia. Dan rukun Islam kelima, haji, membetulkan cara melihat manusia. Sebab itu haji, Al-Hajjul Arafah. Haji itu berkumpul di padang Arafah. Supaya apa? Kita melihat manusia. Kulit putih, kulit hitam. Yang kaya, yang miskin, yang berpangkat, yang biasa. Supaya kita membetulkan cara melihat. Sebab itu apabila menyebut masuk kepada agama Islam, 5 rukun Islam itu adalah membetulkan cara kita memandang. Itu intipati dia. Sebab itu para sahabat dibetulkan cara memandang, mereka menjadi orang hebat. Sambutan Ma'al Hijrah pada hari ini wasafiyah tunggak kepada kesejahteraan ummah. Betulkan kelima-lima cara ini. Dan para sahabat itu menjadi manusia yang luar biasa. Berasal daripada belalang-belalang padang pasir kepada singa-singa yang hebat. Kerana mereka membetulkan cara mereka melihat berdasarkan rukun Islam yang hebat itu. Muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Mudah-mudahan hijrah kita tahun ini kita dapat merubah kelima perkara ini, dan mudah-mudahan ketepatan dengan firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11. Allah tidak akan merubah kamu sehingga kamu merubah apa? Mereka merubah apa yang ada dalam diri mereka, apa yang ada dalam diri kita ini, iaitu merubah kelima-lima perkara tadi. Merubah sistem kepercayaan, merubah cara melihat hidup, merubah cara melihat dunia, merubah cara kita melihat orang lain, dan merubah cara kita memandang sesuatu perkara itu. Dulu yang Muhammad Sultan Selangor, sekian saja ceramah yang dapat kita kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan memberi kebaikan kepada kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.